angin orang cakap kan. Okay, topik yang saya nak kongsikan pada pagi ni telah pun saya postkan awal-awal pagi tadi, lepas subuh tadi saya dah buat dia punya posting di Facebook page anda, iaitu berkenaan dengan perbezaan di antara master title dan juga individual title, perbezaan geran individu dengan geran induk. Okay, so isu ni telah pun dikupas beberapa kali dalam beberapa siaran live dan juga dalam posting-posting saya di page anda ni. Saya dah kongsikan kepada tuan-tuan puan semua. Cuma saya nak bagi orang kata apa, peringatan ataupun sebagai satu tazkirah lah, tazkirah berkenaan dengan topik perbezaan di antara master title dan juga individual title, geran master ataupun geran induk dengan geran individu. Okey, bila kita cakap geran individu tu termasuklah geran strata. Okey, geran strata macam yang kita dah biasa dengar, yang kita dah tahu, melibatkan hartanah ataupun rumah-rumah stratified. Stratified ni maknanya rumah bertingkat ataupun rumah yang memang orang kata apa, dibuat dalam kawasan gated and guarded. So itu biasanya geran yang dikeluarkan adalah berbentuk ataupun jenis strata title. Okay, jadi individual title dan juga strata title ni adalah perkara yang lebih kurang sama lah. Okay, semua beza yang kita nak bincangkan pada pagi ni adalah di antara master title, master title tu geran induk, dan juga individual title ataupun strata title. Okay, so perkara paling mustahak yang tuan-tuan perempuan perlu fahamkan. Okay, apa yang paling mustahaknya di situ? Okay, satu, bila kita berurus niaga melibatkan geran master ataupun master title, kita seharusnya memahami bahawa istilah pemilikan ataupun istilah ketuan punyaan hartanah tersebut adalah dipanggil sebagai beneficial ataupun pemilik berkepentingan, beneficial owner, ataupun pemilik berkepentingan. Jadi kita tak boleh definisikan ataupun klasifikasikan owner-owner, tuan-tuan rumah ataupun tuan-tuan hartanah yang memiliki geran yang memiliki hartanah yang dipegang di bawah master title. Kita tak boleh definisikan mereka tu sebagai registered owner. Di bawah kanun tanah negara, di bawah kanun tanah negara sebenarnya registered owner ni menjurus ataupun diklasifikasikan hanya untuk mereka yang memegang ataupun yang mempunyai hartanah yang dipegang di bawah hak milik individu ataupun strata sahaja. So maknanya kalau katalah tuan-tuan perempuan beli rumah daripada pemaju perumahan, ataupun daripada individu melalui subsale, ketika tuan-tuan perempuan beli rumah tersebut, geran individu ataupun geran stratanya masih belum dikeluarkan oleh pejabat tanah, maka tuan-tuan perempuan orang kata apa, dipanggil sebagai beneficial owner ataupun pemilik berkepentingan. Tuan-tuan perempuan tidak dipanggil ataupun tidak didefinisikan sebagai pemilik berdaftar ataupun registered owner. Jadi itulah yang paling mustahak yang saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan perempuan semua, berkaitan dengan pemilikan hartanah yang berstatus master title. So tuan-tuan perempuan sebagai pemilik hanya dikategorikan sebagai pemilik beneficial dan bukannya registered ataupun pemilik berdaftar. Kerana apa? Sebab nama tuan-tuan perempuan masih lagi belum didaftarkan, belum didaftarkan di atas geran individu. Sebab apa? Geran individunya belum keluar lagi. Geran individunya masih lagi di pejabat tanah, belum diproses, belum dikeluarkan, dan mungkin memakan masa sikitlah untuk mendapatkan geran individu ataupun geran strata daripada pejabat tanah itu sendiri. Itu yang pertama. Bila tuan-tuan perempuan dah beli rumah tersebut, tuan-tuan perempuan sebagai pemilik beneficial yang saya sebutkan tadi, nama tuan-tuan perempuan hanya direkodkan di dalam registry ataupun di dalam dokumen pendaftaran yang dipegang oleh pemaju perumahan sahaja. Pemaju perumahan tu maknanya orang yang memajukan ataupun yang membangunkan projek perumahan tersebut lah, syarikat ke apa kan, so yang memajukan projek perumahan tersebut. Maka tuan-tuan perempuan, bila kita berurus niaga dengan pemaju, kita beli rumah dengan pemaju, bila rumah tersebut kita terima je kunci daripada pemaju, biasanya geran individunya masih belum dikeluarkan dan masih lagi diproses di pejabat tanah, dan kita hanya daftarkan nama kita sebagai pemilik melalui instrumen ataupun dokumen yang dipanggil sebagai
registry di pejabat pemaju tersebut. So maknanya bila kita nak berurusan dengan katalah sebagai contoh, saya dah beli rumah daripada pemaju dan sekarang ni saya berkehendakkan nak jual pula rumah tersebut kepada pembeli yang baru. Okey, so bila saya berkehendakkan nak jual rumah tersebut kepada pembeli yang baru, maka saya boleh sebenarnya menjual, tak ada masalah. Ni saya nak betulkan digma-digma ataupun pendapat-pendapat yang salah lah berkaitan dengan pemilikan hartanah berstatus master title tak boleh dijual kepada pembeli yang baru. Sebenarnya benda tu salah, boleh sebenarnya, tak ada masalah untuk jual. Cuma cara pindah milik ataupun cara urus niaga penjualan tersebut perlu dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dipanggil deed of assignment, ataupun dalam bahasa Melayunya disebut sebagai surat ikatan serah hak. So itulah sebenarnya dokumen ataupun instrumen yang digunakan bila kita nak menjual rumah daripada nama kita sebagai beneficial owner kepada pembeli yang baru. So itulah dia, kena ingat tuan-tuan dan puan, dokumen ataupun instrumen yang diguna pakai adalah deed of assignment. Okey, beza dengan mereka yang memang dah menerima individual title ataupun grand strata tadi. Okey, so siapa yang nak buat pindah milik bila grand strata ataupun individunya dah dikeluarkan oleh pejabat tanah, maka urus niaga penjualan tersebut boleh dibuat melalui instrumen MOT, Memorandum of Transfer ataupun borang pindah milik, borang 14A lah singkatannya. Okey, dan urus niaga tersebut bila kita nak buat penjualan kepada pembeli yang baru, kita sign perjanjian jual beli SPA dan juga MOT ataupun borang pindah milik 14A tadi tu, dan borang 14A tadi tu perlu didaftarkan di pejabat tanah yang berkenaan. Okey, so berbeza dengan mereka yang beli rumah daripada master title tadi. Okey, bila kita buat pembelian ataupun penjualan bagi hartanah yang berstatus master title, kita tak daftarkan urusan pindah milik borang ataupun dokumen DOA, deed of assignment tadi tu, kita tak daftarkan di pejabat tanah. Okey, kita hanya daftarkan deed of assignment tersebut melalui pejabat pemaju hartanah tersebut. Okey, so maknanya itu perbezaan yang kedua lah. Yang pertama tadi dari segi status, beneficial owner versus registered owner. Beneficial owner untuk yang pegang master title, registered owner bagi yang pegang individual title. Okey, yang kedua perbezaannya adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan pindah milik. Urusan pindah milik bagi master title dia gunakan instrumen deed of assignment ataupun surat ikatan serah hak. Manakala mereka yang dah ada individual title ataupun strata title, dia gunakan instrumen borang MOT ataupun borang 14A, yang mana borang 14A ni didaftarkan di pejabat tanah yang berkenaan. Okey, itu dua perbezaan yang ketara, yang paling mustahak yang tuan-tuan dan puan perlu fahamkan. Okey, perbezaan yang ketiga. Perbezaan yang ketiga, bila urusan jual beli melibatkan master title ni, yang melibatkan geran induk ni, tuan-tuan dan puan perlu mendapatkan surat pengesahan ataupun confirmation letter, surat pengesahan daripada pemaju hartanah yang berkenaan sebelum perjanjian jual beli boleh dimuktamadkan oleh peguam. Okey, jadi dalam urusan nak mendapatkan surat pengesahan ataupun nak dapatkan confirmation letter daripada pemaju ni, yang perlu berurusan dengan pemaju adalah peguam yang tuan-tuan puan lantik untuk mewakili pihak tuan sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Okey, jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana sebenarnya kita nak tahu rumah kita ni dah ada geran individu ataupun masih lagi dipegang di bawah master title. Okey, jadi macam yang saya pernah ceritakan sebelum ni, perkara tu tak susah pun. Tuan-tuan puan boleh terus berhubung dengan pemaju, sama ada tuan-tuan puan sendiri berhubung dengan pemaju ataupun melalui peguam yang tuan-tuan puan dah lantik. Maka kalau katalah tuan-tuan puan dah lantik peguam yang akan call menghubungi pihak pemaju untuk mendapatkan pengesahan sama ada geran stratanya ataupun geran individunya telah dikeluarkan oleh pejabat tanah ataupun masih belum dikeluarkan. Okey, itu yang perlu dilakukan oleh pemaju untuk memastikan bahawa kita punya status pindah milik tu berada dalam landasan yang betul, menggunakan instrumen yang betul. Okey, kalau awal-awal lagi kita tak tahu, contohlah macam katalah kita dah beli rumah tu mungkin dah 4-5 tahun. Okey, bila
kita nak jual rumah tu, kita tak pasti sama ada geran individunya dah dikeluarkan ataupun belum. Jadi saya nasihatkan, saya syorkan kepada tuan-tuan puan untuk terus berhubung dengan pemaju yang menjual rumah tersebut kepada tuan-tuan puan, sama ada pemaju tersebut telah pun mendapat ataupun telah pun memperolehi geran individu ataupun geran strata bagi unit tuan-tuan puan tu, ataupun masih lagi dalam proses di pejabat tanah. Okay, so kita boleh berhubung dengan mereka dan pemaju boleh memberikan pengesahan sama ada melalui secara verbal, secara lisan ataupun secara bertulis melalui surat. Tapi macam mana sekalipun, bila part kita nak prepare perjanjian jual beli, sebagai peguam saya nak prepare perjanjian jual beli tuan-tuan puan semua, SPA tersebut sebelum saya boleh muktamadkan, sebelum saya boleh minta tuan-tuan puan sebagai penjual juga pembeli tanda tangan, saya perlu mendapatkan pengesahan tu secara bertulis. Maknanya kita kena tunggu juga surat pengesahan daripada pemaju dikeluarkan kepada peguam untuk kita finalize dia punya perjanjian jual beli. Okey, kenapa kita kena tunggu juga surat pengesahan tersebut? Sebab tadi itulah dua benda pertama yang kita dah discuss tadi tu, berkenaan dengan status pemilikan, beneficial ataupun registered owner, dan juga instrumen yang perlu digunakan, sama ada gunakan borang 14A ataupun gunakan deed of assignment. Kalau awal-awal lagi kita tak pasti, kita tulis surat kepada pemaju, kita dapatkan confirmation letter daripada pemaju, bila pemaju tak keluarkan lagi surat confirmation tersebut, memang peguam tak boleh nak finalize terma-terma yang ada di dalam perjanjian jual beli tersebut dan minta penjual dan juga pembeli menandatangani dokumen pindah milik tersebut, sebab kita tak pasti lagi mana satu instrumen yang perlu diguna pakai. Jadi dalam tempoh PKP sekarang ni tuan-tuan puan, ada kes-kes yang masuk ke firma guaman saya yang diamanahkan untuk saya menjalankan urusan pindah milik tersebut. Jadi saya terpaksa memohon ampunan maaf sebab saya tak boleh nak proses lagi urusan pindah milik tersebut kerana kami menghadapi kekangan untuk menghubungi pihak-pihak pemaju. Bila kita tulis surat kepada pemaju belum reply. Bila kita call, pemaju tak dapat nak jawab panggilan tersebut. Mungkin disebabkan kebanyakan pemaju-pemaju tidak beroperasi di pejabat masing-masing lah. Jadi itulah antara kekangan yang kami hadapi dan kami terpaksa menunggu sehinggalah pejabat-pejabat pemaju tu boleh dibuka dan mereka boleh orang kata jawab surat yang telah dihantar kepada mereka sebelum kami boleh memuktamadkan perjanjian jual beli ataupun SPA yang boleh ditandatangani oleh pihak penjual dan juga pembeli tersebut. Okey, jadi saya minta maaf banyak-banyak lah. Di dalam tempoh PKP lockdown ni memang semua terpaksa menjalankan operasi daripada rumah, terpaksa menutup pejabat dan sebagainya. Jadi dalam tempoh sekarang ni kami memang menghadapi kekangan untuk mendapatkan surat pengesahan tersebut daripada pihak pemaju. Okey, lainlah ceritanya kalau misal kata tuan-tuan puan dah pun menjalankan urusan orang kata dah pun mendapat pengesahan daripada pemaju berkenaan dengan status orang kata geran individu tersebut, sama ada dah keluar ataupun belum, tuan-tuan puan dah pun dapat pengesahan tersebut daripada pemaju sebelum PKP. Kalau sebelum PKP tu maknanya dengan pengesahan yang kita dah dapat sebelum tu kita dah boleh finalisekan perjanjian jual beli dan kita boleh memuktamadkan untuk ditandatangani oleh penjual dan juga pembeli lah. Tapi dalam tempoh PKP ni ada kes-kes yang mana saya terima masih lagi belum disahkan status pemilikan ke atas orang kata tanah tersebut, sama ada masih lagi di bawah master title ataupun dah keluar individual title. So bila tak dapat nak disahkan, kita terpaksalah menunggu sampailah pejabat pemaju tu dah dibuka, barulah kita boleh teruskan dengan urusan finalization of the SPA itu sendiri. Okey. So itulah sedikit sebanyak daripada apa yang saya ingin kongsikan berkenaan dengan perbezaan DOA dan juga perbezaan dokumen di bawah master title yang menggunakan instrumen DOA yang perlu mendapatkan surat pengesahan ataupun confirmation letter daripada pemaju terlebih dahulu, barulah perjanjian jual beli ataupun SPA itu boleh dimuktamadkan dan ditandatangani oleh pihak penjual dan juga pembeli. Okey, manakala bagi hartanah yang telah pun dipegang di bawah hak milik individu ataupun individual title,
maka tidak ada apa-apa masalah. Kita boleh finalisekan SPA tersebut dan kita boleh menggunakan instrumen borang pindah milik 14A untuk memindah milik daripada penjual kepada nama pembeli. Okey. So setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Okey, terima kasih kepada Tuan Hafizul, Syahir, siapa lagi yang dah join ni? Tuan Ezad, Tuan apa ni, Razi Ikhwan, ni semua sahabat-sahabat yang biasa menonton rancangan live saya. Tuan Fadi Supardi, sahabat saya daripada Penang, Puan Dila Fadila pun ada. Okey, Waalaikumsalam Puan Dila. Okey, terima kasih kepada semua yang dah join ni. Jadi siapa ada apa-apa soalan, apa-apa pertanyaan berkenaan dengan master title versus individual title tu ataupun grand strata tu, boleh masukkan ruangan komen supaya saya boleh bantu untuk menjawab lah soalan tuan-tuan puan-puan semua. Okey. Itulah, rindu sebenarnya nak buat rancangan live, tapi bagi saya bukan kerana saya tak sudi untuk berkongsi, nak keluar secara live dengan tuan-tuan puan semua setiap hari macam dulu, tapi disebabkan kekangan, sebabkan masa, saya terpaksa menyiapkan kerja-kerja saya yang tertangguh, dan dalam masa yang sama ada kerja-kerja di rumah yang saya perlu selesaikan, sebab tu ya dan saya mengambil keputusan, okey, cukuplah sehingga 14 hari bulan Jun yang lepas untuk saya bersiaran setiap hari. Jadi sekarang ni kita tengoklah, bila masa saya free, bila masa saya available, saya akan ke udara secara live lah. Jadi sekarang ni kata apa, kita masih lagi tertunggu-tunggu sama ada PKP akan dilanjutkan atau tidak. Saya dalam hati kecil saya ni memang sentiasa mendoakan agar tuan-tuan puan semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat, tidak tertekan, tidak rasa murung, masih lagi waras. Macam saya ni kadang-kadang saya tension bila duduk rumah, tak boleh nak buat kerja-kerja seperti biasa dan sebagainya. Memang kita rasa tension dan kita rasa memang tak adil lah. Tak adil disebabkan ramai di kalangan kita yang kata apa, sependapat dengan saya, sebabkan tak adil tu ada industri ataupun ada kilang-kilang yang dibenarkan beroperasi, sedangkan kita yang memang kais pagi makan pagi ni, yang tak tentu rezeki tu bila kita tak bekerja, tak boleh nak keluar, nak berjumpa orang dan sebagainya, memang kita tak boleh nak meneruskan urusan harian kita seperti biasa, dan kita inilah yang sebenarnya yang terkesan. Jadi bila kita tidak dibenarkan bekerja, tapi ada sektor-sektor yang dibenarkan bekerja, bukannya bekerja pada skala yang biasa-biasa, skala yang besar pula tu. Jadi bila kita tengok statistik yang dah dikeluarkan oleh KKM sendiri, kalau tuan-tuan puan tengok, nanti saya akan sharekan dalam page atas anda ni, sebenarnya kluster yang paling tinggi adalah daripada kluster tempat kerja. So inilah yang kata apa, menyebabkan kita ialah rasa teraniaya daripada inilah perintah kawalan pergerakan yang dah dibuat ni kan. Okey, saya tengok ada soalan ni daripada Tuan Wan Azid, dari segi bayaran macam mana tuan, adakah berbeza jauh? Okey, bayarannya sebenarnya ada beza, ada beza. Nak kata jauh tu tak juga jauh, dia berdasarkan kepada sama ada tuan-tuan perempuan adalah pembeli rumah pertama ataupun tidak. Okey, yang beza jauh tu sebab kalau tuan-tuan perempuan bukan sebagai pembeli rumah yang kali pertama, maknanya kali kedua dan seterusnya, dah tak boleh nak apply pengecualian untuk stamp duty. Okay, bila tak boleh nak apply pengecualian untuk stamp duty, maka bayaran stamp duty itu perlu dibayar lah. Okay, kalau katalah tuan-tuan perempuan ni adalah pembeli rumah kali yang pertama, sama ada nak beli melalui MOT, nak beli melalui borang 14A tadi, borang pindah milik tadi, ataupun menggunakan pakai DOA, Deed of Assignment tadi, kalau misalnya kata pembeli rumah kali yang pertama berharga 500,000 yang ke bawah, macam mana yang kita dah selalu dengar, kita dah banyak kali war-warkan, tuan-tuan perempuan boleh mendapat pengecualian, pengecualian stamp duty daripada kata apa, lembaga hasil dalam negeri lah kan. Tapi kalau tuan-tuan perempuan beli rumah kali yang kedua dan seterusnya dah tak boleh dapat pengecualian stamp duty, maka stamp duty itu perlu dibayar, dan itulah antara bayaran yang paling tinggi yang tuan-tuan perempuan perlu sediakan untuk dibayar lah. Okey, dari segi bayaran pendaftaran, bayaran pendaftaran kalau ikutkan geran yang berstatus master title ni tadi, kita nak daftarkan pindah milik tersebut hanya melalui orang kata apa, pemaju, daripada pemaju. So kita daftarkan nama kita di rekod pemaju, kita tak perlu daftarkan pindah milik tersebut di pejabat tanah sebab geran individunya masih belum dikeluarkan. Okey, maka kos kat situ saya boleh estimate lah, saya boleh congak
untuk kos disbursement, disbursement pendaftaran di syarikat pemaju apa semua tu tak mahal mana pun, kurang daripada 1,000 lah. Itu yang kita boleh anggarkan, lebih kurang kos dia. Dan kalau katalah kita daftarkan di pejabat tanah, dia tertakluk kepada bayaran pendaftaran borang pindah milik ataupun 14A yang dikenakan oleh pejabat tanah tertentu. Okay, contoh kalau di Negeri Selangor dia ada tier, ada tier. Lagi tinggi harga rumah, lagi mahal lah bayaran pendaftaran yang kita perlu bayar. Okay, kalau di Kuala Lumpur, benda tu bayaran pendaftaran untuk pindah milik tu dikenakan RM100. Untuk daftarkan borang 14A tu RM100. Kalau dekat Selangor ni, kalau hartanah berharga, kalau tak silap saya, RM200,000 dan ke bawah. RM200,000 dan ke bawah bayarannya RM100. Kalau RM200,000 hingga RM400,000 ke RM500,000, saya pun dah lupa sebenarnya, bayarannya adalah RM400. Jadi dia ikut tier. Lagi mahal harga rumah tu, lagi tinggilah bayaran pendaftaran yang perlu dibayar ke pejabat tanah untuk mendaftarkan borang 14A ataupun borang pindah milik tersebut. Okay? So saya harap Tuan Wan Aziz jelaslah dengan jawapan yang saya berikan tadi tu. Okay, Tuan Muhaimin ada tanya ni, Coach, untuk kos lawyer masa beli dan dari pemaju perlu dibayar tak walaupun geran tu berstatus master? Sekiranya geran individu dah keluar, adakah pemilik perlu mengeluarkan kos sekali lagi untuk mendapat geran individu ataupun serata? Okey, untuk menjawab soalan Muhaimin, bila kita beli dengan pemaju, bila beli dengan pemaju biasanya lah, sekarang ni masih lagi berlangsung HOC ataupun Home Ownership Campaign kan, kempen pemilikan rumah. Kebanyakan pemaju absorb ataupun mengecualikan legal fee ataupun bayaran yang perlu, yuran guaman yang perlu dibayar untuk urusan pembelian rumah tersebut. Okey, jadi untuk pemaju-pemaju tertentu memang kita tak perlu nak bayarlah legal fee. Kadang-kadang mungkin pemaju tu kata okey, you just bayar disbursement saja. Disbursement pula tu mungkin 500, mungkin 1,000. Jadi kos kat situ tak banyak lah. Okay, dari segi stamp duty pula, untuk stamp duty pindah milik daripada pemaju kepada nama kita, bila dokumen individual title ataupun geran seratanya masih lagi belum dikeluarkan oleh pejabat tanah, maka sebenarnya kita tak perlu bayar pun lagi stamp duty-nya ketika urusan pembelian rumah daripada pemaju tu sedang dilakukan. Tak perlu bayar lagi. Okay, yang kena bayar tu bila geran individu ataupun geran serata dah dikeluarkan oleh pejabat tanah dan kita nak daftarkan nama kita di atas geran. Ketika tu baru kita kena bayar stamp duty. Okay, jadi untuk menjawab soalan Muhaimin, sebenarnya tuan-tuan dan puan, perlu ingat bila kita beli rumah daripada pemaju yang masih dipegang di bawah master title, memang yuran guamannya tak dikenakan ataupun mungkin dikenakan secara nominal, tak banyak yang kita perlu bayar. Bila geran individu dah dikeluarkan, master title tu dah ditukar kepada geran individu dan kita nak daftarkan nama kita di atas geran individu tersebut, ketika itulah sebenarnya dia punya kos agak tinggi lah. Kos untuk pendaftaran tu agak tinggi. Jadi bila kita nak daftarkan tu, kita kena bayar stamp duty, kita kena bayar yuran pindah milik dekat pejabat tanah, kita kena bayar yuran guaman untuk menyediakan borang pindah milik yang berkenaan. Jadi kat situlah sebenarnya kos guaman itu perlu dibayar dan kosnya agak tinggi, bergantung kepada status bergantung pada harga unit tersebut ataupun rumah tersebut lah. So itu untuk menjawab soalan Muhaimin tadi. Okey, Tuan Hassan Suhaimi ada tanya, Coach, kalau jual subsale geran masih master title, siapa yang kena bayar kos pindah milik? Owner lama atau buyer baru? Okey, kalau jual subsale geran masih master title. Okey, master title macam yang kita ceritakan tadi, instrumen yang digunakan adalah deed of assignment. Deed of assignment yang ditandatangani di antara penjual dan juga pembeli yang baru, dan kita memang dah keluarkan surat kepada pemaju pun dah reply, surat confirmation letter tu dah dapat daripada pemaju, memang pemaju sahkan. Unit ni masih lagi belum dikeluarkan serata title, masih lagi dipegang di bawah master title. Jadi urusan pindah milik tersebut dibuat menggunakan instrumen deed of assignment yang saya sebutkan tadi, dan kos untuk membayar yuran guaman bagi kes-kes yang melibatkan master title dipindah milik kepada nama pembeli yang baru, kos guaman kat situ termasuklah penyediaan SPA, penyediaan deed of assignment, penyediaan dokumen-dokumen instrumen-instrumen yang lain yang melibatkan pindah milik daripada penjual kepada pemaju tadi, daripada penjual kepada nama pembeli tadi, semua ni kos-kos ni ditanggung oleh pembeli, ditanggung oleh pembeli. Okey, melainkan jika sekiranya pemaju telah mengeluarkan surat confirmation letter mengesahkan bahawa geran individu telah dikeluarkan oleh
pejabat tanah tetapi masih lagi dipegang di bawah nama pemaju. Contoh, katalah sekarang ni, tuan-tuan dan puan bayangkan begini, projek perumahan katalah ada 200 unit rumah kondo. 200 unit rumah kondo, ketika pemaju bangunkan projek tersebut, setiap unit yang ada tu belum dikeluarkan strata title-nya lagi ataupun belum dikeluarkan individual title-nya lagi. Masih lagi dipegang di dalam satu geran induk. So setelah pemaju membuat permohonan kepada pejabat tanah, pemaju dah tunggu, dapatlah geran strata ataupun geran individu dikeluarkan oleh pejabat tanah setelah tempoh mungkinlah 3 tahun ataupun 4 tahun. So ketika tu tuan-tuan puan-puan sebagai penjual berhasrat untuk menjual rumah tersebut pada pembeli yang baru. So bila kita berhasrat nak jual rumah tersebut kepada pembeli yang baru, geran stratanya dah dikeluarkan tapi masih lagi atas nama pemaju. Urusan tu kita perlu, macam yang saya sebutkan tadi, dapatkan confirmation letter, surat pengesahan daripada pemaju dulu. Dalam surat yang lawyer keluarkan kepada pemaju tadi, lawyer akan tanya kepada pemaju, "Encik pemaju, sekarang ni kita nak tahu strata title-nya dah dikeluarkan ke belum? Kalau strata title-nya dah dikeluarkan, adakah encik pemaju bersetuju untuk buat urusan direct transfer daripada nama pemaju kepada nama pembeli yang baru? Ataupun pemaju tak setuju untuk buat direct transfer dan perlu buat double transfer, 2 kali pindah milik?" So kalau pemaju dah reply, pemaju kata, "Encik, kami bersetuju untuk memberikan kebenaran pindah milik secara direct ataupun direct transfer daripada nama kami terus kepada nama pembeli yang baru." Kalau pemaju beritahu macam tu, dah keluarkan surat pengesahan, confirmation letter dah dikeluarkan oleh pemaju dan membenarkan direct transfer dibuat, maka kosnya di situ perlu ditanggung oleh pembeli. Sebab apa? Kena faham nama daripada nama pembeli, nama daripada nama pemaju kita nak tukar terus kepada nama pembeli, tak melibatkan penjual yang kat tengah-tengah tu. Maknanya dia direct transfer daripada pemaju terus kepada nama pembeli yang baru. Itu yang kita panggil sebagai direct transfer. Direct transfer biasanya kos akan ditanggung oleh pembeli itu sendiri. Sebab apa? Pindah milik tu tak melibatkan penjual, dia terus daripada yang sign borang pindah milik, borang 14A tu bukannya penjual tapi pemaju tu sendiri yang akan tanda tangan. Pemaju tu sendiri yang akan endorsekan tanda tangan tu untuk daftarkan di pejabat tanah daripada nama pemaju terus tukar kepada nama pembeli yang baru. Jadi pembeli yang baru itulah yang kena bayar kos kat situ, yuran guaman dan juga stamp duty yang dikenakan oleh lembaga hasil. Right. So itu senario yang pertama. Senario yang kedua, kalau sekiranya peguam dah tulis surat kepada pemaju, pemaju dah balas surat tersebut kepada peguam, dalam surat balasan tersebut pemaju memaklumkan bahawa pemaju tidak bersetuju, pemaju tak agree untuk memberikan pindah milik secara direct transfer tak dibenarkan, maka pemaju kena transfer dulu kepada nama penjual. Kena faham situasi dia. Penjual nak jual, tapi dalam masa yang sama geran individu dah dikeluarkan, geran strata dah dikeluarkan, tapi masih lagi atas nama pemaju, bukan atas nama penjual tu. Dan bila kita tulis surat kepada pemaju kata no, kita tak akan bagi kebenaran untuk buat direct transfer since title ni dah keluar, mungkin dah lama lah, mungkin dah 2 tahun ke 3 tahun dah keluar, tapi penjual ni masih lagi tak daftarkan atas nama dia, maka dalam situasi macam tu kita perlu buat pindah milik tu 2 kali. Itu yang kita panggil dia sebagai double transfer. 2 kali tu maksud dia daripada pemaju transfer dulu pada nama penjual. Bila dah transfer kepada nama penjual, barulah boleh transfer daripada penjual kepada nama pembeli. Kalau berlaku senario yang macam tu, maka kos untuk pindah milik daripada nama pemaju kepada nama penjual sebagai pemilik yang pertama perlu ditanggung oleh penjual tu. Kena faham kat situ, perlu ditanggung oleh penjual tu. So daripada nama penjual nak pindah pula kepada nama pembeli yang baru, yang tu ditanggung oleh pembeli tersebut. So itulah dia punya senario dia, dan kos yang perlu dibayar tu ada 2 peringkat. Peringkat yang pertama daripada nama pemaju kepada nama penjual ditanggung oleh penjual. Peringkat yang kedua daripada nama penjual kepada nama pembeli ditanggung oleh pembeli. So saya harap saya dah menjawablah soalan tuan Hassan tadi. Sekejap saya tengok lagi, sebab saya pakai phone saya tak pakai laptop, kena tengok scroll satu-satu. Jadi kalau saya ada terlepas tu saya minta maaf lah.
soalan-soalan yang mungkin tuan-tuan perempuan dah keluarkan ni. Okey, assalam tuan, sekadar cadangan untuk next session boleh tak jika tuan berkongsi tentang penjualan tanah pula? Boleh, tak ada masalah insya-Allah. Tapi next session tu bila, kena tunggu saya punya masa lapang lah tuan Ismawi. Terima kasih atas cadangan tu insya-Allah kita akan kata apa cuba apa tu kelulukan rancangan live ni. Saya memang kalau boleh berhasrat nak buat benda ni sekerap yang mungkin. Tapi itulah kadang-kadang bila saya ada kesibukan, ada kerja-kerja yang saya perlu laksanakan, jadi itu yang menyebabkan saya hasrat tu tergendala. Tapi awal-awal masa PKP itu memang saya dah kosongkan jadual saya tu, saya dah kosongkan sepanjang minggu selama 2 minggu sampai 1 sampai 14 hari bulan tu memang setiap hari saya buat live tu, memang saya dah kosongkan jadual saya. Jadi bila dah ambil masa 14 hari tu, saya dah mula kerja-kerja yang saya terpaksa lakukan tu, saya terpaksa tangguhkan dulu untuk memberi ruang siaran live saya tu. Jadi minggu-minggu berikutnya tu saya kena settlekan kerja-kerja saya yang tertangguh tu lah. Okay, Tuan Zaki Muhammad, terima kasih coach perkongsian bermanfaat untuk orang macam saya. Terima kasih banyak-banyak Tuan Zaki kerana sudi bersama-sama dengan saya pada pagi ni. So saya rasa itu sajalah perkongsian saya untuk pagi ni. Sama-sama dah kita doakan tuan-tuan. Kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah supaya wabak COVID-19 ni dapat berlalu pergi dengan segera. Kita doakan agar mereka yang telah pun dijangkiti dengan wabak COVID-19 yang sedang bertarung di hospital, di ICU dan sebagainya, diberikan kesihatan, diberikan kesembuhan dengan segera. Dan kita berharap sangat-sangat agar Tuhan mengkabulkanlah doa kita semua supaya PKP ni dapat dihentikan dan kita semua boleh kembali bekerja, keluar mencari rezeki, keluar menjemput rezeki. Dan dalam masa yang sama kita doakan juga agar frontliners kita yang mustahaknya mereka yang bekerja dekat hospital, bekerja di sekatan jalan raya dan sebagainya. Jadi mereka ni kita doakan agar mereka sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkanlah kalau katalah sekarang ni KKM dah bagi tahu banyak kali dah, hospital katil dah penuh, ICU katil dah penuh, pusat-pusat kuarantin banyak yang dah penuh. Dan kita sendiri, saya tak salahkan kepada rakyat marahan macam kita ni, sebab saya percaya kita dah pun mematuhi SOP. Kita dah pun duduk kat rumah dah lebih daripada masuk minggu ni dah 4 minggu dah kita duduk kat rumah kan. Jadi kalau kita tengok number of cases setiap hari tu makin hari tak turun-turun pun, 5,000 lebih, 5,000 lebih. Dan bila tengok memang menyakitkan hati tu sebab klusternya daripada kluster industri, kluster kilang kan, kluster tempat kerja. Jadi itu yang saya bebelkan daripada awal siaran live ni tadi. Sepatutnya kenapa kalau dah kata total lockdown tu, kenapa mereka masih dibenarkan beroperasi? Nak kata essential ke tak essential ke kan? Kalau katalah essential, benda tipulah kalau tanya pendapat saya, tipulah bekalan makanan yang dah ada dekat store tu dah habis kan, sentiasa nak kena produce. Kalau kilang roti tu lain lah cerita, memang roti takut nanti expired kan, kena buat tiap-tiap hari. Tapi macam kilang biskut, kilang yang buat benda-benda yang boleh bertahan lama, kenapa nak kena operate tiap-tiap hari kan? Dah kata total lockdown 14 hari yang pertama daripada 1 sampai 14 hari bulan Jun itu tutup je lah kan. Store banyak lagi barang dalam store tu tak keluar kan, yang kau pergi produce ni semua nak export punya pasal lah kan, nak export punya pasal, nak memenuhkan orang kata apa, tempahan yang dah diterima. Yalah, cakap kau tak faham ekonomi apa semua. Ya, memang saya tak faham ekonomi, tapi saya lebih tak faham kenapa mereka diberikan kebenaran. Kita ni, kita rakyat Marahan ni masih lagi duduk kat rumah, kekal duduk kat rumah, tak boleh bekerja. Kalau nak buat biarlah adil. Keadilan tu perlu dilihat, dilaksanakan. Bukan keadilan tu hanya orang kata apa, perlu dilaksanakan oleh golongan-golongan yang tertentu saja. Semua sepatutnya tak terkecuali. Kalau dikatakan nak melaksanakan Perintah Kawanan Pergerakan lockdown full, total lockdown, semua kena tutup, barulah adil. Itulah pandangan peribadi saya. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua. Tuan Wan Azid, Puan Ina Nurdin, terima kasih atas perkongsian. Okey, sama-sama. Okey. So saya harap apa yang Encik Jai pun ada. Terima kasih Encik Jai. Okey, so terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah mengikuti rancangan live kita daripada awal sampailah sekarang. Jadi itulah, sama-sama kita doakan biarlah
COVID-19 ni berlalu pergi dengan segera. So itu saja perkongsian saya. Okay, keadilan dilaksanakan bukan sekadar dilaungkan. Terima kasih Coach atas perkongsian. Terima kasih Tuan Hafizul. So itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton, dan saya minta ampunan maaf lah sekiranya apa yang saya luahkan, apa yang saya suarakan yang mungkin ada yang telah mengguris perasaan tuan-tuan puan semua. Okay, dan insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi di lain rancangan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.